Selamat pagi saudara-saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. 弟兄姐妹们，大家早上好，让我们一 Kita 同起立。 memasuki doa teduh, 我们进 memulai 入， kebaktian kita pada pagi hari ini. 我们静默片刻，开始今天早上的主日崇拜聚会。 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。 Kebaktian Reform Injil Indonesia pada pagi hari ini kita adakan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. 我们奉圣父、圣子、圣灵三位一体上帝的名，开始今天早上印尼贵州福音教会的主日崇拜会。 Mari kita pujikan pujian pertama, kunyanyikan kuasanya. 让我们唱诗第一首诗歌，颂赞父神伟大权力。 颂赞父神伟大权力，兴起群山高峰，更使海洋辽阔无边，不知万里晴空。唱出父神智慧安排，太阳管理白天，明月清辉听他命令。 群星顺服不变，颂赞上主无限美善，使地出产食粮。神用言语造出万物，并全成为美好。你手所造一切奇妙，到处可以纯洁。 花草树木蔚蓝天空，珍珠大能无边。一朵小花，一棵小树，都被装饰鲜明。微风吹拂，像云飘扬，都因宝座命令。万物皆从主的命令，父神必永眷顾。父子命无论何去，父神都必保护。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, dengan hati bertelut di hadapan-Mu kami datang di hari Tuhan di rumah Tuhan ini. 主啊，我们带着敬虔而破碎的心来到你的殿中， Mensyukuri semua pemeliharaan kebaikan-Mu yang Engkau sudah berikan di dalam kehidupan kami. 我们一同为你在我们生命中赐下的百般的恩典向你感恩。 Bersyukur untuk berkat rohani, berkat jasmani yang Tuhan sudah limpahkan. 我们为各样的肉身和属灵的福分而向你感恩。 Tuhan, kami bersyukur untuk semua anugerah yang menyertai kehidupan kami. 主啊，我们为我们生命中各样的祝福和恩典向你感恩。 Bersyukur bersama-sama dengan umat-Mu di hari Tuhan kami boleh datang dalam sembah sujud kami.
同时，我们在主的日子可以一同和彼此会众弟兄姐妹来敬拜你，向你感恩。 Kiranya sungguh kami dilimpahkan berkat dalam firman dan di dalam ibadah kami bersama di hari Tuhan ini. 主啊，我们也愿你在主日当中将你的话语丰盛的赐给我们。 Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai ibadah kami ini. 我们愿你圣洁的灵赐福我们，与我们今天同在， Memberkati pemberitaan dan pengajaran firman hari ini bagi kami semua. 赐福聚会当中的正道以及我们所明白的道。 Dan kami juga mau menyerahkan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan untuk seluruh pelayanan gereja kami sepanjang minggu ini. 也愿主赐福我们在接下来一个星期里所要做的一切事工。 Berkati yang melayani, berkati jemaat yang dilayani. 求你赐福服侍的人，也赐福被服侍的会众。 Khususnya berkatilah semua pemberitaan firman yang disampaikan hamba-hamba Tuhan. 也求你特别的赐福讲台上所宣讲的每一句信息。 Kiranya pujian hormat hanya bagi Engkau Allah kami di tempat yang maha tinggi. 愿一切的荣耀和颂赞唯独归于在至高之处的你。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们奉靠主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk, saudara. 会众请坐。 Mari kita pujikan Yesuslah terang dunia. 我们唱诗第二首诗歌《世上的真光》。全世界是丧在黑暗罪恶中，世上的真光是耶稣，主他荣耀如同日光在高空，世上的真光是耶稣，快来救光，救恩放光芒，主的赐光，今照耀辉光，牵我脚眼，现在见了光，才知耶稣是世上光。在主耶稣里面却没有黑暗，世上的真光是耶稣，跟随耶稣道路乃在光明前，世上的真光是耶稣，快来救光，救恩放光芒，主的赐光，今照耀辉光，牵我下眼，现在见了光，才知耶稣是世上光。常驻黑暗，人们倾倒主前来，世上的真光是耶稣。你虽是民主，能使你眼睁摘，世上的真光是耶稣。快来救光，救恩放光芒，主的赐光，今照耀辉光，牵我下眼，现在见了光，才知耶稣是世上光。天堂的真光明永不照太阳，世上的真光是耶稣，在清晨做万人的光是羔羊，世上的真光是耶稣，快来救光，救恩放光芒，主的赐光，今照耀辉光，牵我下眼，现在见了光，才知耶稣是世上光。 Sungguh Tuhan kita Yesus Kristus adalah terang dunia ini. 我们救主耶稣确确实实是世上的真光， Kiranya kita juga menjadi terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. 也愿我们在世上同样效法基督，做世上的光。 Saudara, pembacaan bertanggapan dari firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yunus. Yunus pasalnya yang ketiga. 今天的起印经文将取自约拿书，我们一起翻开约拿书第3章。
ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. 约拿书3章1到10节， Mari kita membaca dengan bertanggapan. 我们用齐应的方式来读。 Terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, 请印尼文读单数节。 mari kita menyimak Yunus pasal 3 ayat 1 hingga ayat 10. 先用印尼文完整的从一起读1到10节。 Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang-balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka yang baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. 中文的会众，我们一起来读第1到第10节。预备起，耶和华的话2次临到约拿说：“你起来，往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。”约拿便照耶和华的话起来，往尼尼微去。这尼尼微是极大的城，有3日的路程。约拿进城走了1日，宣告说：“再等40日，尼尼微必倾覆了。”尼尼微人信服神，便宣告禁食，从最大的到至小的都穿麻衣。这信息传到尼尼微王的耳中，他就下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。他又使人便告尼尼微通城，说：王和大臣有令，人不可尝什么，牲畜牛羊不可吃草，也不可喝水。人与牲畜都当披上麻布，人要切切求告上帝，个人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴，或者上帝转意后悔，不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知。于是上帝看见他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降与他们了。 Demikian pembacaan dari firman Tuhan. 以上是上帝的话语。 Saudara, mari kita sambung dengan pujian Jalanku Terindah. 让我们接着唱诗第3首《主路最好》。主的路最美善，虽我不明了，为何忧愁失恋，常把我环绕？主用各样方法练我想精进，故我顺服心靠。
上帝。主的路最美善，主的路最美好，我愿常依靠他，为他能引导。主的路我最爱，为他能引导。我全心投靠他，天一切安好，灾害不能临到，平安无烦恼。我要永远靠主，他至身至宝。主的路最美善，主的路最美好，我愿常依靠他，为他能引导。主的路最可爱，随我从未前，我以信心随他，他绝对可靠。虽是荆棘丛丛，仍安心跟从。一日见他容颜，必欢呼雀跃。主的路最美善，主的路最美好，我愿常依靠他，为他能引导。Kiranya ini menjadi doa kita bersama, jalan Tuhan yang terindah dan yang terbaik selalu pimpin hidup kita. 愿这首诗歌同样成为我们的祷告，主预备的路最美好、最可爱。 Bapak Ibu Saudara, ada beberapa warta yang perlu kita simak pada pagi hari ini. 弟兄姐妹们，接下来让我们一起留意讲台上的几项会务报告。 Pertama, sebagaimana biasa setiap hari Senin, Selasa, gereja menayangkan streaming Reform Injili. 首先是我们教会在接下来的一周所为大家预备的各样的网上属灵节目， Yaitu streaming yang disampaikan sebagai khotbah Pendeta Stephen Tong mengeksposisi surat Efesus. 归正福音的线上节目列表，首先是在星期一和星期二将由唐崇荣牧师主讲的印尼文以弗所书查经大会。 Demikian juga pada hari Rabu dan Kamis ada eksposisi surat Ibrani dari Pendeta Dr. Stephen Tong juga. 接下来星期三和星期四将转到我们的也同样是唐崇荣牧师所讲的希伯来书查经大会。 Saudara kita bersyukur besok NRITC yang sudah sekian lama kita doakan dan kita sosialisasikan akan dimulai untuk NRITC tahun ini. 我们感谢上帝，明天将开始我们的全国归正福音青少年退休会，我们已经多日为这场退休会祷告。 Kita akan berdoa untuk event besok yang akan dimulai ini. 我们也同样将要继续为明天的退休会祷告。 Kita akan saksikan sekali lagi tayangan berikut. 让我们一起观赏退休会的宣传影片。 Menjadi remaja merupakan masa yang unik sekaligus sulit karena banyak kegalauan tentang jati diri dan iman. Bagaimana menjawab permasalahan ini? Engkau sedang bertumbuh, sedang meninggalkan masa kanak-kanak yang tak pernah kembali lagi, dan sedang menginjak kaki ke dalam periode sebagai remaja, yang bagi engkau segala sesuatu serba baru, pengalaman yang baru akan tiba, postur tubuh yang baru akan datang, dan pengalaman bergaul dengan orang-orang akan berubah. Dan apa hubungan ini dengan Injil yang kau terima? Apakah sangkut paut masa remaja dengan Kristus? Masa remaja adalah masa yang tanggung. Bukan lagi boy atau girl, tapi
juga belum men atau women. Ada potensi apa yang mungkin remaja miliki? Di dalam masyarakat, orang dewasa tidak perhatikan, orang tua menghina kita masih kecil, tapi Tuhan tidak melihat seperti itu. Tuhan melihat bibit-bibit yang menjadi pengharapan gereja di remaja. Tuhan melihat hal-hal yang bisa merubah dunia mulai daripada niat anak-anak remaja. Dan inilah saatnya kita menunggu panggilan, melihat visi dan mendapatkan dorongan yang paling besar di dalam seumur hidup untuk berubah menjadi manusia yang berguna di dalam tangan Tuhan. Kiranya visi dan usaha penginjilan yang merubah dunia ini akan tiba kepada kita dan menjadikan kita senjata Kristus, laskar Kristus, dan tentara-tentara seperjuang dengan Kristus yang pergi menyerbu, mengalahkan dan memenangkan manusia di dunia ini menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dipakai di dalam tangan Tuhan. Kita berharap ini event tahunan yang selalu memberi kebangunan dan memanggil banyak remaja datang di hadapan Tuhan. 我们盼望这场退休会是我们年度的退休会，也同样继续呼召更多的青少年回到上帝面前。 Doronglah orang-orang yang kita kenal, anak cucu, famili kita, saudara kita untuk yang sudah mendaftar tetap bisa ikut serta pada harinya. 呼吁弟兄姐妹们都激励我们身边、我们家庭当中的青少年，可以准时、完整的参加退休会。 Saudara, berikut diberitahukan juga tentang rencana pemberkatan nikah gerejawi 接下来我们有结婚祝福礼的公告， yang akan dilangsungkan atas pasangan Jonathan Pramono dan Nyimas Delan Melati Putri. 将由 Jonathan Pramono 弟兄和 Nimas Delan Melani Putri 姐妹的婚事， yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli pukul 2 siang. 将在下星期六的7月2号在下午2点钟举行。 Demikian juga saudara diberitahukan ini pengajuan permohonan pemberkatan nikah gerejawi atas pasangan William Jayadi Pan dan Sheryl Chandra. 接下来有几位弟兄姐妹申请教会的这个结婚祝福礼，首先是 William Jayadi Pan 弟兄和 Sheryl Chandra 姐妹。 Demikian juga untuk pasangan Hansen Jordan dan Teresia Hendrawan. 接下来的一对是 Hansen Jordan 弟兄和 Teresia Hendrawan 姐妹。 Jika tidak ada surat keberatan yang masuk secara sah yang diberitahukan kepada Sekretariat GRI Pusat, maka rencana pemberkatan pernikahan akan dilangsungkan pada waktunya. 如果在此期间没有任何正式向我们教会办事处所提出的异议，那么他们的婚事也将如期进行。 Saudara, diberitahukan sudah sekian lama bahwa museum sudah kembali kepada aktivitas semula. 接下来我们继续提醒弟兄姐妹们，我们的挚爱艺术中心已经恢复了原先的开馆时间。 Setiap minggu museum dibuka jam 12 sampai jam 3 sore. 我们正常开馆时间是每星期日的中午12点到下午3点。 Kiranya kita bisa memberi informasi ini kepada orang-orang yang sudah menanti dan mendapatkan kesempatan bisa datang dan menyaksikan museum kita. 也愿我们可以把这个消息传给更多的人，让更多的人可以知道我们艺术中心的开馆时间。 Saudara, Jumat ini GRI Pusat PA yang akan diadakan sebagaimana biasa 18.30 接下来是我们的每周五的印尼文查经会，下午 akan 6点半。 bertemakan anugerahkan yang kuperintahkan, perintahkan yang kau kehendaki. 这一次查经会的主题是主赐下他所命定的，主命定他所旨意的。 Akan disampaikan oleh Pendeta Yadi S5. 将由 Yadi S5 牧师传讲。 Dan juga saudara, setiap Sabtu ada persekutuan doa.
除此之外，我们每逢周六有印尼文的晨祷会， Mohon saudara memperhatikan hal ini, 也请大家不要忘记参加。 yaitu setiap pagi jam 7 Sabtu setiap Sabtu pagi jam 7 pagi. 印尼文的晨祷会每周六早上7点， Mari kita hadir secara fisik untuk berdoa bersama-sama. 鼓励弟兄姐妹们能够实体参加晨祷会。 Demikian juga untuk kebaktian Mandarin setiap hari Kamis pada pukul 18. 同时，也有每周四下午6点的中文查经祷告会， Luangkanlah waktu untuk hadir di dalam persekutuan doa di gereja. 让我们一起腾出时间，积极的参加教会的查经祷告会。 Dan demikian juga ada streaming Kapin pada pukul 19 di hari Sabtu. 下一个属灵节目就是下个星期六的我们唐牧师的这个全国信仰更新大会的录像重播。 Demikian saudara warta gereja. 以上就是我们的会务报告。 Mari kita siapkan hati kita untuk doa bersama, doa syafaat. Kita nyanyikan pujian nomor 3 tadi ayat pertama saja. 让我们一起唱诗第3首的第1节，我们预备心进入我们会中的代祷。 Saya undang kita bangkit berdiri. 让我们一同起立。 主的路最美善，虽我不明了，为何忧愁失恋，常把我环绕？主用各样方法，愿我相亲近，故我身负信靠。 我慈悲上帝，主的路最美善，主的路最美好，我愿常依靠他，为他能引导。下面我们为以下3件事祷告。 Mari kita bersama berdoa untuk 3 hal. 第一件，我们为下周即将举行的 NRETC 青少年退休会祷告。 Pokok doa yang pertama, mari kita bersama berdoa untuk NRETC yang akan dimulai besok dan akan dilaksanakan selama 4 hari. 愿主赐福给每一个参加的人。 Kiranya Tuhan memberkati setiap remaja yang hadir di dalam acara ini. 我们一起来祷告。 Mari kita angkat suara kita berdoa. Bapa kami 亲爱 di 的天 surga, 父， kami 我 secara 们 khusus ya Bapa berdoa 将 untuk 下周即将举 NRETC 行 yang 的 telah kami 青少年 doakan 退休会 sekian 交托在 lamanya 你的手 dan 中， besok 愿你 juga 帮 akan 助给 dimulai. Kami 帮 mohon ya 助 Bapa, 筹委 kiranya 会 Kau memimpin 讲员 acara 和 ini 听 akan 众 dilaksanakan 每一 secara 个 fisik. 青 Kami 少 mohon 年 Kau yang 主 pakai 啊 acara ini 他们的 Bapa, 心灵 pakai 我 setiap 们都 pembicara 交 yang 在 telah 您的 mempersiapkan 手中 diri mereka, 愿主 pakai 帮助 mulut 他们 mereka, pakai 赐给 kesaksian 他们 mereka, 聪 dan 明 dengan 智慧 demikian 特别 selama 也是 NRETC 赐福给 kami 唐牧 mohon Kau 师 yang pimpin 你 setiap 赐给 sesi 他 yang 够用的 ada. 恩典 Kiranya 使 setiap 他 hal yang diberitakan dari 使他 Bunda 知道该 sungguh 怎样 menggugah 讲 hati para remaja 讲 dan 怎样的 pemuda. 道给青 Kami 少 mohon 年 ya Bapa, Engkau 愿 yang 主你 pimpin 使 agar 青少 kiranya 年 setiap orang yang 在 hadir 人生的 semuanya 关键 mendapat 阶段 berkat dan 你使 Kau 他 yang 们 mengubah hidup 明白 mereka 自 melalui 己的 acara 人生的 NRETC. 道路 Kami 愿 mohon 你 ya 引导 Bapa, 他们以后的 Kau 道 juga yang 路 memberkati 愿你 setiap orang 赐福 pembicara 给 yang 这个 di 其 dalam 他的 persiapan mereka. 愿你 Kami 使 mohon 青 Kau 少 juga yang 年 persiapkan 你增加 setiap 增加他们的爱 pelayan-pelayan 心 di dalam setiap 使 bidang. 他们脱 Ini 离 adalah 各 acara 种 yang 各样 dilaksanakan secara 私欲 fisik 和 sehingga tantangan 荒 yang 谬 akan 的 dihadapi 行为 juga cukup 愿 besar. 主你 Kami mohon 加增 kiranya 他们 Engkau 的 sudah 信心 menyertai 你培 dan 养他 Engkau 们的 juga 德行 mempersiapkan hati 塑造青少年 setiap 正直的品 kami 格 mohon ya 你也 Bapa, 与每一个讲 mohonlah 员 bantu 同 kami 在 setiap orang yang 赐给我们 melayani 够用 ataupun 的 juga 精 setiap 力 remaja 体 yang 力 lain. Kami 愿 mohon 你赐 kasih 给 diri kami 讲每一位讲 berkati 员 ya Bapa, 身体的健康 setiap yang 愿你使每一个电器设备都正常的运行愿你看顾这场聚会每一个环节求主帮助施恩奉耶稣基督的名祷告阿门。第二件，我们为刚结束的 BJN 儿童圣经营祷告。 Yang pokok doa kedua, mari kita bersama-sama berdoa bersyukur untuk Bible Camp Nasional yang baru saja selesai. 愿主帮助每一个愿意传福音的孩子。 Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak yang telah digugahkan hatinya dan mau memberitakan Injil. 我们一起来祷告。 Mari kita angkat suara kita berdoa bersyukur untuk BCN.
现在天父，我们看到儿童圣经营结束以后，每一个儿童他们都愿意为主传福音，无论是在城镇还是在乡村，无论是在每一个地方，他们唱诗说，他们越爱传主的福音，他们也在唐牧师面前，他们要有这样的志向，他们以后也要传扬主的福音。感谢主，愿主你使他们所唱的这首诗歌就成为他们生命的写照。愿主你叫他们以后生活的每一天也都记住今天也都记住这关键的时刻。愿主你使他们长大以后仍然有这样的热心。你伴随着他们的脚步赐福给他们，你伴随着他们成长的每一步与他们同在，赐福给这些小朋友。愿你也从他们中间兴起更多像唐牧师这样的牧者。他们既然立定心志，求主成全。愿主你也借着这样的榜样来激励我们，儿童都愿意为主传福音，我们也更不能落后。愿主帮助赐福，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。第3件，我们为印尼还在不断人数上升的疫情来祷告。Yang pokok doa ketiga, mari kita berdoa untuk kondisi pandemi di Indonesia, di mana kita melihat tidak sedikit orang-orang yang mulai lagi terpapar oleh COVID. 求主借着兴起一些景况来激励我们，叫我们学会感恩。Kiranya Tuhan yang melalui peristiwa-peristiwa ini mengajarkan kita terus melewati hari-hari dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. 我们一起来祷告。 Mari kita angkat suara kita berdoa. 现在天父，我们将这场疫情，不断的人数的增加，还有疫情的所影响的经济社会上，还有教会内的各种各样的问题，都交在你手中。因为疫情的阻拦，我们不能很通畅的去传福音，因为疫情的阻拦，很多的事工也无法正常的进行。主啊，我们但是现在呢，比之前要好很多。但是很多人，包括呢，因为害怕疫情而不敢来教会聚会，许多像这样类似的问题，主啊，我们都求你来激励我们。主啊，我们愿主你兴起这些情况来试验每一个人的信心。愿主你兴起这样的情况，兴起这样的疫情，使我们每个人都知道，我们每个人的身体都是不可靠的。我们每个人的身体，我们自己，连我们的生命，连我们的智慧，我们的力量都是不可靠的，都是唯独你是可靠的。愿你借着让这个疫情使我们明白这宝贵的真理。愿你借着疫情使我们唯独尊你的名为圣。愿你使我们知道我们人所不能控制的事情有很多。愿主你叫我们知道你的能力，知道你的作为。愿主你借着这疫情叫很多罪人悔改，因为让我们在这个病痛当中，让我们想起自己的罪，让我们想起我们在以后的生命当中应该如何珍惜自己珍贵的时间。求主借着这疫情来再次激励我们，我们也因着这疫情向你感恩，感恩你曾经赐给我们那么多健康的时光，赐给我们那么长时间都可以做事情。主啊，愿主你使我们以后也像这样感恩。求主帮助我们，愿主与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门。最后，我们以主祷文来结束代祷事项。 Mari kita menutup pokok-pokok doa ini dengan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。弟兄姊妹，请坐。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita nyanyikan pujian nomor 3 ayat kedua sambil paduan suara dari CIT akan mempersiapkan diri dan mempersembahkan satu pujian bagi Tuhan. 弟兄姐妹们，让我们一起唱诗第3首诗歌的第2节，同时我们欢迎加尔文科技学院的诗班上台献诗。 Setelah paduan suara mempersembahkan pujian, kita akan mendengarkan khotbah dari hambanya Pendeta Dr. Stephen Tong. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hambanya. 诗班献诗之后，我们把讲台恭敬地交给唐崇荣牧师以及传译的恩和长老。 主体如我最爱，为他能引导，我全心投靠他，甜蜜
灾还不能临到，平安无烦恼。我要永远靠主，他赤身之袍。主的路最美善，主的路最美好，我愿常依靠他，为他能引导。
Mari kita berdoa。亲爱的恩主，我们满心感谢主，因为在主里有说不尽的恩赐。我们感谢主，因为你丰盛的赏赐在我们的人生，我们所需要的你都赏赐给我们，跟感谢主赐给我们在基督里的救恩。主啊，我们这个时候要聆听你的话语，求主带领我们，特别是在这个几个礼拜里面，我们有许许多多的问题，求主自己亲自的为我们解答，求主恩膏你的仆人，给他当讲的信息，让圣灵能够光照他，来解答我们生活上所遭遇到各种各样的困难，特别是在信仰方面的困难，求主带领，求主光照我们。我们把以下的时间恭敬仰望，祷告感谢，奉主耶稣的名，阿门。阿门。我们这个礼拜、下个礼拜、一连几个礼拜解答你们的问题。Bapak Ibu sekalian, minggu ini, minggu depan, dan beberapa minggu yang akan datang, kita akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang kita miliki. 今天我们应该解答的问题有大概有7、8个。3个礼拜。Ada 7-8 pertanyaan yang sudah diajukan minggu lalu yang belum selesai dijawab. 但是在台上还有这么多。 Kemudian ditambah lagi sedemikian pertanyaan yang sudah diajukan hari ini. 求主帮助我们听到能明白。 Kiranya Tuhan menolong kita ketika mendengar firman Tuhan kita boleh mengerti. 也帮助我们不明白的问出来以后得到解答。 Dan juga tolong kita supaya setelah kita apa yang kita tidak mengerti, setelah kita tanyakan kita mendapatkan jawaban dan mengerti. 现在我们开始解答你们的问题。 Dan kita akan memulai pertanyaannya. 唐牧师，你对堕胎有何看法？ Pak Tong, bagaimana pendapat Pak Tong mengenai aborsi? 若在怀孕的时候，胎儿已经被诊断生出来的时候是残缺的。 Kalau dalam masa kehamilan dan janinnya itu telah didiagnosa setelah dilahirkan nanti akan timbul kecacatan. 以后生出来无法自力更生， Dan setelah dilahirkan nanti juga tidak bisa mandiri. 将成为家人很重的负担。 Dan akan menjadi beban yang sangat berat bagi keluarga. 这样的情形，我们可以堕胎吗？ Dalam keadaan seperti ini, apakah kita diizinkan untuk aborsi? 严格的说， Secara 我们 ketat, 不可以杀生命。 secara ketat dikatakan kita tidak boleh membunuh nyawa. 圣经讲一句：杀生命的人没有永生在他心里。 Alkitab mengatakan satu kalimat, orang yang membunuh nyawa atau kehidupan tidak ada kekekalan di dalam 所 hatinya. 以这是很严重的问题。 Dan ini merupakan satu masalah yang sangat berat. 但是最大的问题是，谁是有生命的人？ Tetapi masalah yang terbesar adalah siapakah orang yang mempunyai hidup itu. 怀孕到几个月以后产生生命， Setelah seseorang hamil sampai berapa bulankah baru timbul kehidupan itu? 或者一个人什么时候才开始是一个人？ Atau dikatakan dengan kata kalimat yang lain, seseorang itu baru dikatakan dia adalah manusia sejak kapankah itu? 医学界有很多人不同的看法， Dalam dunia kedokteran banyak pendapat yang berbeda. 有的人说刚刚受孕，胚胎还没有成为婴孩， Ada yang mengatakan baru dibuahi, belum terjadi terbentuk janin, itu sudah demikian. Belum janin, 不弄jadi baru manusia， dibuahi. Ya. 所以我们不可以说那个时候是杀生命。 Oleh karena itu kita tidak boleh mengatakan pada saat itu kita membunuh satu nyawa. 但是一个敢堕胎的人， Tetapi seseorang yang berani aborsi, 怀孕已经几个月，已经成了人形，有了人体的功用，有了气息，有了心脏的跳动，还有人敢堕胎。 tetapi setelah seseorang hamil beberapa bulan, setelah janinnya itu sudah terbentuk seperti manusia, punya organ, sudah ada nafasnya, dan dia masih berani melakukan aborsi. 这个是非常不敬畏上帝的。 Ini adalah orang yang sangat tidak takut kepada Tuhan. 那现在你的问题，如果诊断出来，那个婴孩以后长大是没有办法完全的生活，有残缺的身体，不能自力更生，成为家人很重的负担，那怎么办呢？ Dan pertanyaan saudara, kalau sudah didiagnosa janin atau jabang bayi ini akan setelah dilahirkan timbul kecacatan dan akan tidak bisa mandiri dan menjadi beban berat bagi keluarga, apakah 当然，这是个很不一样的问题。 sudah barang tentu ini merupakan satu pertanyaan keadaan yang sangat berbeda. 如果一个人
是完全不能自力更生，是完全残缺，而且不成人形，活下来到底有什么益处呢？ Dan kalau seseorang tidak bisa mandiri dan dilahirkan dalam keadaan cacat dan menjadi beban bagi orang yang lain, apakah makna hidupnya lagi? 这个不一定一个人残缺就不能荣耀上帝， Dan dalam hal ini seseorang yang cacat belum tentu dia tidak bisa memuliakan 也 Tuhan. 不一定残缺是父母犯罪的结果。 Dan juga belum tentu bahwa kecacatan seorang anak itu karena akibat dosa dari orang tuanya. 更不可能是这个小小的生命自己犯罪的结果。 Terlebih lagi tidak mungkin bayi yang masih mungil ini adalah cacatnya itu akibat dosa yang dia lakukan. 有关于这件事，圣经只有一句话， Berkaitan dengan hal ini, Alkitab hanya ada satu kalimat. 在约翰福音第9章，那个生下来就瞎眼的人， Yaitu dalam Injil Yohanes pasal 9, seseorang yang dilahirkan sudah buta. 人问耶稣说 Orang bertanya kepada Yesus, 这个人瞎眼 orang ini buta 是他自己犯罪，或者是他的父母犯罪，以至于变成这样残缺的人。 apakah karena dia yang berdosa ataukah orang tuanya yang berdosa mengakibatkan dia dilahirkan buta? 耶稣说不是他犯罪，也不是他父母犯罪，是要在残缺人的身上显出上帝的荣耀。 Dan Yesus menjawab, bukan dia yang berdosa, bukan juga orang tua yang berdosa, tetapi justru dalam diri kecacatan dia untuk mau timbul kemuliaan bagi Tuhan. 所以这样的事，你能够有多大的信心去接受这个事实，这个是最重要的关键。 Dan dalam hal ini berapa besarkah iman kita untuk bisa menerima fakta hal ini? Fakta ini, inilah merupakan kunci permasalahannya. 如果你有信心把它生出来， Jikalau saudara mempunyai iman untuk melahirkannya, 真的生出来以后，有依靠上帝，好好爱他， dan sungguh setelah dilahirkan, saudara bersandar kepada Tuhan untuk mengasihi dia dengan baik. 可能上帝会给你特别的力量，或者赐给你特别的恩典，使这个孩子长大起来有用于荣耀上帝。 Mungkin Tuhan akan memberikan kekuatan yang istimewa ataupun anugerah yang istimewa kepada saudara untuk membesarkan anak ini sehingga di kemudian hari anak ini bisa memuliakan Tuhan. 这个问题不是很容易几句话就可以解决的。 Oleh karena itu pertanyaan ini bukan dengan beberapa kalimat yang sederhana kita bisa menyelesaikannya. 在历史上有3个我要举例的人， Di dalam sejarah ada 3 orang yang saya bisa angkat sebagai contoh. 一个是后来完全儿聋的贝多芬， Satu orang adalah Beethoven yang sama sekali telah tuli. 他写出了历史上最伟大、最雄壮的音乐。 Dia telah mengubah musik yang di dalam sejarah paling agung dan paling gagah 他 perkasa. 比不残缺的人在音乐上有更大的成就。 Di dalam dunia musik dia jauh lebih berprestasi daripada orang yang tidak cacat. 人说这就是上帝的无能，他不能医病，让人这么残缺，这么儿聋，但是上帝却在儿聋身上显出他的荣耀。 Ada yang mengatakan inilah bukti ketidakberdayaan daripada Tuhan yang tidak bisa menyembuhkan penyakit dia, tetapi justru sebaliknya inilah kemahakuasaan daripada Tuhan yang menyatakan segala kemuliaan di atas diri orang itu. 第二个重要的例子 Contoh yang kedua yang penting 是英国一个最大的诗人，叫做 John Milton。 adalah seorang penyair yang paling besar di Inggris yang bernama John Milton. John Milton 瞎眼以后12年， John Milton setelah dia buta selama 12 tahun, 他写了全历史上英国人最伟大的诗歌， dia telah menulis syair yang paling agung sepanjang sejarah Inggris. 他写了万句长诗，叫做《Paradise Lost》， Dia telah menulis syair yang berjudul Paradise Lost, 是乐园。 yaitu satu 后来他年老的再写就 Regain the Paradise。 kemudian setelah dia buta, dia menulis lagi syair yang berjudul Regain Paradise, mendapatkan kembali. 把人的堕落跟人可以得救的圣经的信息化成最伟大的文学。 Dia mengubah manusia yang jatuh dan manusia yang ditebus menjadi syair yang paling agung itu. 这是世界上最伟大的诗人。 Ini adalah seorang penyair yang paling agung di dalam dunia. 如果我们说 Iliad and Ulysses，
Jikalau kita mengatakan Iliad dan Ulysses 是荷马所写的希腊史诗， adalah satu syair kematian yang digubah di Yunani, 我们可以说 John Milton 比 Ulysses 更伟大，他写了全人类最伟大的史诗。 kita boleh mengatakan John Milton adalah seorang penyair yang paling agung karena dia menulis syair yang berkaitan dengan umat 这 manusia. 两个例子证明残缺不是人最大的缺憾。 Dan kedua contoh ini membuktikan bahwa kecacatan bukanlah satu hal yang perlu disesalkan. 因为这是上帝显出荣耀最特别的地方。 Karena inilah tempat di mana Allah mau menyatakan kemuliaannya yang terbesar. 第三个例子是3年前离开世界的 Stephen Hawking， Contoh yang ketiga adalah Stephen Hawking yang meninggal 3 tahun yang 他 lalu. 在大学念书的时候， Pada waktu dia kuliah di 他 universitas, 刚刚恋爱的时候， ketika dia baru jatuh cinta, 身体还是完完整整的， tubuhnya masih sempurna. 后来慢慢开始感到身体不大自然， Kemudian dia pelan-pelan merasakan tubuhnya tidak lagi normal 动作不再自由， dan gerak-geriknya tidak lagi 后 leluasa. 来患上了瘫痪症，他的神经都抽筋，结果整个人连站都不能站，就变成非常依靠别人的一个亲人。 Kemudian dia kena penyakit yang membuatnya menjadi lumpuh sehingga dia harus sepenuhnya mengandalkan bantuan 但 orang 他 lain. 的头脑完全没有缺点， Tetapi otaknya sama sekali tidak 所以他 bermasalah. 最后连指头都不能写字的时候， Maka pada akhirnya ketika jarinya pun tidak bisa digerakkan untuk menulis, 人家就给他做了一个很特别的电脑，就按钮把他的思想表达出来。 maka orang menciptakan sejenis komputer supaya dia tinggal menekan tombol untuk mencurahkan isi kepalanya, isi otak 后来 pemikirannya 英 itu. 国最高的学术界发现， Kemudian dunia pendidikan yang paling tinggi di Inggris menemukan 他在瘫痪的时候用手打的字写出来的文章，轰动全世界的物理学。 Kemudian mereka menemukan bahwa semua ketikan tangannya di atas tombol komputer itu merupakan pemikiran dia tentang dunia fisika yang menggemparkan dunia. 他的一句话可以影响全世界1/3的知识分子。 Satu kalimat yang dia ungkapkan itu bisa mempengaruhi sepertiga daripada kaum intelektual di dunia. 照他所指示的东西去做，可以赚几千万的钱。 Dan kalau mereka mengikuti apa yang ditunjukkan di dalam tulisannya itu, mereka bisa mendapatkan keuntungan puluhan juta dolar. 上帝的能力大过人的残缺。 Maka kuasa Tuhan melampaui kecacatan manusia. 你说，但是我不知道我的孩子会不会这样荣耀上帝。 Tetapi saudara mengatakan, saya tidak tahu apakah anak saya dalam keadaan demikian bisa memuliakan Tuhan. 如果你信心非常软弱，你一定要堕胎。 Jikalau imanmu begitu lemahnya dan engkau harus aborsi, 这不是可以不可以的问题。 ini bukan masalah boleh atau tidak. 我相信这是上帝愿意赦免你不赦免你的问题。 Saya percaya ini adalah masalah Allah mau mengampuni saudara atau tidak. 所以这件事情我没有特别的命令对你说可以或者不可以。 Oleh karena itu untuk hal ini tidak ada penjelasan yang secara tuntas, yang jelas yang mengatakan boleh atau tidak. 1990几年呢，就中国人被迫害在印尼。 1998. 1998年5月份的时候， Pada bulan Mei tahun 1998, 有256个女子被强暴、强奸以后怀孕了。 ada 256 wanita yang diperkosa sehingga akhirnya mereka hamil. 后来有很多的女孩子发现她们已经怀孕了， Kemudian akhirnya wanita ini menemukan diri mereka telah hamil 有一些就去堕胎了。 dan sebagian dari mereka melakukan 那时候 aborsi. 加卡达引起很大很大的乱子。 Pada waktu itu timbullah begitu banyak kekacauan di 有一次 Jakarta. 在一个讲座里面， Suatu kali di satu seminar 人就问这个问题： ada orang yang bertanya tentang hal ini. 这个胎不是我要的，
janin ini, kandungan ini bukan yang saya inginkan. 怀孕的果子是别人强奸我的， Buah kandungan ini adalah akibat orang memperkosa saya. 我可以不可以堕胎？ Bolehkah saya aborsi? 很多不同的意见。 Banyak pendapat yang berbeda. 后来轮到我解答的时候， Kemudian giliran saya memberikan jawaban. 我说：如果你没有办法接受，你要堕胎，相信上帝会赦免你。 Saya katakan jikalau engkau tidak bisa menerimanya dan engkau mau melakukan aborsi, saya percaya Tuhan akan mengampuni engkau. 所以我不是站在很严肃也很固执的方法吩咐人一定不可以堕胎。 Maka saya bukan pada posisi pendirian yang begitu serius dan juga ketat mengatakan seseorang itu tidak boleh melakukan aborsi. 愿上帝赐福给我们。 Kiranya Tuhan yang memberkati kita. 另外一个问题， Pertanyaan berikutnya, 挪亚的儿子含看见父亲出生入体，为什么挪亚就咒诅含的儿子迦南？ Ham, anak daripada Nuh yang melihat ayahnya itu telanjang, mengapa Nuh ayahnya itu justru mengutuki anak daripada Ham yaitu Kanaan? 含是挪亚3个儿子里面的一个。 Ham adalah salah seorang dari ketiga anak Nuh. 当挪亚喝了酒醉以后，行为乱了，就脱光衣服，露出他的身体。 Ketika Nuh mabuk minuman keras, minum anggur, maka dia telanjang dan kelihatanlah auratnya. 含看见了， Ham melihatnya. 含不但没有去替他遮盖， Han bukan saja tidak menutupi aurat ayahnya, 含去告诉闪跟亚父2个兄弟。 dan Ham pergi memberitahukan kepada Sem dan Yafet. 然而这2个兄弟呢，知道这个不对了， Dan kedua saudara ini melihat hal ini tidak benar, 他们就拿着衣服向后退，替爸爸遮盖起来。 dan mereka mengambil sehelai kain dan membalik, membelakangi dan mundur dan menutupi aurat dari ayahnya. 这里面的教训是很大的， Pengajaran dalam hal ini sangat besar. 对父亲有错误， Kalau seorang ayah ada kesalahan, 你是公开吗？ apakah itu kita bukakan untuk orang lain? 羞辱他吗？ Apakah kita 或者 mempermalukannya? 你向外宣传， Ataukah kita mengumumkan ke pihak 让 luar 更多人来轻看你的父亲吗？ sehingga lebih banyak orang lain yang menghina ayahmu? 圣经没有解释， Alkitab tidak 但是 menjelaskan. 圣经用一些的例子告诉我们， Tetapi melalui beberapa contoh Alkitab mengatakan 闪跟亚父2个人， Sem dan Yafet, 他们 dua 有 orang ini, 敬畏上帝的心， mereka mempunyai hati yang takut kepada 有 Tuhan. 尊敬父亲的心， Mereka mempunyai hati yang hormat 有 kepada ayah. 爱父亲的名誉的心。 Mereka mempunyai hati yang mengasihi reputasi dari 他们 ayah. 自己不看， Mereka sendiri tidak 他 melihat. 们拿着衣服向后退去遮盖父亲的身体。 Mereka mengambil kain dan secara mundur mereka menutupi aurat 我 ayahnya. 相信做父亲喝酒醉醒过来以后， Saya percaya sebagai seorang ayah yang setelah mabuk anggur, setelah dia bangun dari 他非 mabuknya, 常感激这2个孩子。 dia sangat bersyukur kepada kedua 那 anaknya 么 itu. 韩实在是犯了罪了。 Dan Han sesungguhnya telah berdosa. 那么韩的儿子迦南跟子孙受什么刑罚呢？ Lalu hukuman apakah dari Han, dari anak dan cucu dari Han ini, yaitu Kanan dan anak cucunya? 受咒诅。 Mereka mendapatkan 那 kutukan. 么这个记载呢，变成欧洲的人轻看非洲的人的一个很重要的原因。 Dan catatan ini menjadi salah satu alasan yang sangat penting. Orang Eropa sangat menghina orang Afrika. 所以19世纪的时候， Maka pada abad 有 19, 一些牧师解经的时候提到说，迦南的子孙是应当受咒诅的。 ada sebagian hamba Tuhan ketika mereka melakukan eksposisi Alkitab, mereka mengatakan anak cucu dari Kanaan itu sepatutnya 因 dikutuki. 为这是圣经的记载， Karena ini merupakan catatan Alkitab. 开始就利用非洲黑人做他们的奴隶。 Dan pada mulanya mereka memakai orang-orang Afrika, orang kulit hitam itu menjadi budak mereka. 非洲埋了很多黑人，在美国专做下等的工作。 Dan mereka membeli banyak sekali budak berkulit hitam dari Afrika dan menjadikan mereka menjadi orang-orang yang mengerjakan pekerjaan sangat rendahan di Amerika. menjadi budak， Ya. 所以这些人用奴隶的时候非常心安理得。 Dan orang-orang ini ketika mereka memakai sang budak itu mereka merasa sangat nyaman. 当奴隶懒惰，他们用鞭子抽打他们。 Ketika budak itu malas, mereka akan mencambuk.
抽打完了，礼拜天去做礼拜，感到是上帝的恩典。 Setelah mereka mencambuki para budak itu pada hari Minggu, mereka ke dalam gedung gereja, mereka menyembah Tuhan dan mereka rasa itu adalah anugerah Tuhan. 这种对黑人的歧视延续了大概100多年， Dan diskriminasi kepada orang kulit hitam ini berlangsung kira-kira 100-an tahun. 这到20世纪， Sampai abad ke-20, 有些伟大的人， ada sebagian orang yang agung, 有些伟大的基督徒 ada sebagian orang Kristen yang 起 agung. 来大声疾呼， Mereka bangkit dan melawan, 不可轻看黑人。 tidak boleh menghina kaum kulit hitam. 这些呢是很多人不觉悟的。 Hal ini banyak tidak disadari oleh banyak 我 orang. 讲了2、3次了， Sudah 2-3 kali saya mengatakan, 你看别人不起，不准他跟你一同吃饭。 saudara menghina orang lain dan tidak mengizinkan mereka ikut makan 就是 bersamamu. 这种错误观念影响到今天。 Dan konsep yang salah seperti ini dipengaruhi sampai saat ini. 你们的仆人跟你一同做吃饭吗？ Apakah para asisten rumah tangga saudara makan Bukan. bersama Babumu, Ya. jongosmu. Ya, pembantumu, asisten rumah tanggamu ikut makan bersama dengan kau. 为什么他不可以跟你一同吃饭？ Mengapa mereka tidak boleh makan bersamamu? 如果他也是信耶稣，为什么不可以跟你吃饭？ Jikalau mereka juga percaya kepada Yesus, mengapa mereka tidak boleh makan bersama? 甚至连在你 office 的工人也不能跟你同坐吃饭， Bahkan karyawan di kantormu juga tidak boleh makan bersama dengan engkau. 因为你认为你是老板， Karena saudara merasa engkau adalah majikan. 他们是伙计， Mereka adalah 所以 karyawan. 你把带这些黑人的仆人的精神带到你的家庭里面， Maka saudara membawa semangat memperlakukan kaum kulit hitam itu ke dalam keluargamu. 我是非常反对的。 Saya sangat menentang akan. 有时候我跟司机去吃饭的时候， Kadang-kala ketika saya pergi makan bersama dengan 我 supir, 故意进到一些没有猪肉的饭店，让他一同桌子上一同吃饭。 saya sengaja masuk ke rumah makan yang tidak disediakan dihidangkan babi dan supaya saya bisa makan bersama dengan 他 mereka. 们感激得不得了。 Mereka sangat bersyukur. 我们现在做了基督徒，还有许多陋习捆绑我们。 Sekarang kita sebagai seorang Kristen masih banyak hal-hal yang seperti ini yang membelenggu kita. 后来在1960几年的时候， Kemudian pada tahun 有 1960-an 一个很有才干的黑人，叫做 Martin Luther King。 ada seorang yang berkulit hitam yang sangat bertalenta bernama Martin 他 Luther King. 召集了黑人，对他们做了一个演讲。 Dia mengumpulkan semua orang-orang berkulit hitam dan berpidato kepada mereka. 那一天在华盛顿召集的黑人超过80万人。 Hari itu orang kulit hitam yang dikumpulkan di Washington lebih dari 800.000 他 orang. 演讲的题目叫 "I have a dream"， Dalam pidatonya dia menyampaikan satu tema, aku mempunyai mimpi. 什么梦呢？ Mimpi apakah itu? 人类平等， Yaitu kesetaraan umat 不 manusia, 分种族， tidak membedakan bangsa, 不分肤色， tidak membedakan warna kulit, 彼此尊重。 dan saling menghormati. 这个人就在美国得了很大的声望， Dan orang ini mendapatkan reputasi yang sangat baik di Amerika. 改变了整个美国历史种族歧视的不法的行为。 Dan dia telah mengubah semua tindak laku dalam diskriminasi terhadap bangsa ataupun warna 直 kulit. 到今天，他被列为美国历史里面最伟大的人之一。 Sampai sekarang dia telah dianggap sebagai salah seorang tokoh yang paling agung. 后来，另外一个人 Kemudian orang yang lain 在南非洲反对种族歧视， di Afrika Selatan dia menentang diskriminasi kepada orang kulit 那 hitam. 个人叫做曼德拉， Orang itu bernama Mandela. 他被关在监牢16年， 16 tahun dia di penjara. 等到出来的时候， Ketika dia dibebaskan, 头发已经白了。 rambutnya sudah memutih. 但是非洲的人非常感激他。 Tetapi orang Afrika sangat berterima kasih 所以 bersyukur 后 kepada 来， dia. 当南非的政局改变以后， Kemudian setelah terjadi perubahan politik di Afrika 他 Selatan, 被选为非洲第一个黑人的总统， dia terpilih menjadi seorang presiden berkulit hitam yang pertama 变得全世界出名的人。 dan menjadi seorang yang terkenal di dunia. 所以我们看人类不可彼此歧视， Oleh karena itu kita melihat umat manusia tidak boleh saling 因为 mendiskriminasi 这是上帝所不许可的。 karena ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. 很可惜的人，很多歧视黑的人是引用圣经创世纪，认为黑人应当受咒诅。 Tetapi sangat disayangkan adalah orang-orang Kristen yang melakukan diskriminasi itu justru mereka mengutip catatan Alkitab di kitab Kejadian bahwa orang yang berkulit hitam itu memang sepatutnya direndahkan. 原来这些人应该是自己被受诅的。
的。 Rupanya memang sepatutnya orang-orang seperti inilah yang dikutuki. 一个重生得救的人，有没有可能犯上偷窃上帝钱这种致命刑罚的罪呢？ Ada apabila seorang yang telah dilahir barukan dan diselamatkan, apakah mungkin dia melakukan perbuatan dosa mencuri uang Tuhan sehingga mengakibatkan dosa yang mengakibatkan dia kehilangan nyawa? 严格的说起来是不应该的。 Secara ketat kita katakan tidak sepatutnya. 但是自从亚当犯罪以后， Tetapi sejak Adam jatuh dalam dosa, 每一种罪在得救的人身上都可能会发生。 setiap macam dosa itu mungkin sekali terjadi di atas diri orang yang sudah diselamatkan. 没有一种罪是我们不可能犯的。 Tidak ada dosa manapun yang tidak mungkin kita lakukan. 第一条诫命到第10条诫命， Tidak mungkin kita tidak lakukan. Dari hukum yang pertama sampai hukum yang 基 ke-10, 督徒也会犯， orang Kristen bisa melakukan, 这事也会犯， majelis juga bisa, 长老也会犯， penatua juga bisa melakukan, 连牧师传道都会犯。 bahkan pendeta hamba Tuhan pun bisa 但 melakukannya. 是当这些重要的得救的已经是基督徒领袖的犯罪的时候，他们受的羞辱就更大了。 Tetapi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah diselamatkan menjadi pemimpin itu, ketika mereka melakukan perbuatan dosa seperti ini, maka mereka akan sangat atau lebih dipermalukan. 他们受教会或是社会人士的轻看是更严重的。 Mereka akan jauh lebih dihina oleh masyarakat. 但是我们不是因为怕害羞才不犯罪， Tetapi bukan karena kita takut dipermalukan atau menjadi malu maka kita tidak 因为 melakukannya, 敬畏上帝而不犯罪。 tetapi kita tidak melakukannya karena kita takut kepada 因为 Tuhan. 心里敬畏上帝，所以自己约束自己不犯罪。 Karena hati kita takut kepada Tuhan, maka kita mengekang diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa 我曾 itu. 经对你们讲，连我们归正福音教会也有财政贪财的事情。 Saya pernah mengatakan bahwa dalam gereja orang di dalam GRI ini pun, bahkan bendaharanya pun ada yang serakah tamak uang. 3次发生教会里面的财政偷钱的事情。 3 kali terjadi bahwa bendahara dalam gereja mereka mencuri uang gereja. 有一个自己离开了， Ada satu orang yang mengundurkan diri 还有 sendiri. 一对夫妇后来真心悔改，到现在还在教会侍奉。 Kemudian ada sepasang suami istri, akhirnya mereka bertobat sungguh-sungguh dan sekarang masih melayani dalam 还有 gereja. 一个是被发现以后，他不得不要走。 Satu lagi dia diketemukan perbuatan tidak benarnya, akhirnya dia sendiri terpaksa harus 我 pergi 们把他的房子充公了， dan kita telah menyita rumahnya, 但是没有办法抵付他所欠的钱。 tetapi tidak bisa menggantikan jumlah uang yang dia terhutang. 这个人很害羞的离开， Dengan rasa malu yang sangat, orang ini meninggalkan 跑到差不多1500公里外面，到别的教会去做礼拜。 dan dia pergi ke satu gereja yang lain kira-kira jauhnya 1.500 km 他有 itu 没 dan 有 berkebaktian di sana. 真心悔改呢？ Apakah dia sungguh-sungguh telah bertobat? 我们不清楚。 Kita tidak jelas. 结果 COVID 一犯病的时候，他最先离开世。 Akhirnya karena pandemi COVID dia meninggal. 所以我们不要跟上帝开玩笑， Maka janganlah kita main-main dengan Tuhan. 因为上帝是轻慢不得的。 Karena Allah itu tidak bisa dipermainkan. Bagaimana mengampuni orang-orang yang terus memusuhi kita sampai batas apa? Bagaimana mengasihi anjing dan babi yang pernah menginjak dan mengoyak kita? 我们要怎样去饶恕我们的仇敌？要到什么程度呢？我们怎样去爱惜狗或者是猪？他们曾经践踏我们或者是撕裂我们的。我不知道你的狗怎么撕裂你，是撕裂你的鼻子或者你的手啊？ Saya tidak tahu bagaimana anjingmu mengoyak engkau. Apakah tanganmu ataupun 猪什么 hidungmu? 样践踏你的？ Bagaimanakah babimu menginjak engkau? 如果动物跟人发生关系， Jikalau ada hubungan antara binatang dengan 是 manusia, 人引诱他的。 adalah manusia yang menggodanya. 有的女人丈夫长久不在，她就跟狗性交。 Ada wanita yang karena suaminya pergi dalam waktu yang lama, maka dia bersetubuh dengan anjing. 因为她
认为没有人知道嘛。 Karena dia merasa tidak ada orang yang tahu. 有的人跟猪发生关系， Ada orang yang berhubungan dengan babi 他为了身体的快乐， demi kesenangan tubuh, 忘记了他的社会等级，也忘记了他的人与动物的分别。 dia telah melupakan martabat dirinya dalam kemasyarakatan dan perbedaan dia dengan binatang. 所以我不知道你的猪或者你的动物怎么样践踏你，怎么样轻看你。 Maka saya tidak tahu bagaimanakah babimu atau binatang saudara itu menginjak ataupun menghina engkau. 圣经说要把这种动物，连这个犯罪的人一同用石头打死，使他们不要活在世界上。 Alkitab mengatakan terhadap binatang sedemikian ini, terhadap binatang yang demikian dan orang yang berbuat dosa itu harus sama-sama dimatikan dengan dirajam dengan batu. 创世纪第1章告诉我们， Kejadian pasal pertama 上 mengatakan 帝创造万有的时候，各从其类。 Allah menciptakan segala sesuatu itu menurut jenisnya. 这一句话在创世纪第1章一共出现了10次， Kalimat ini dalam kitab Kejadian pasal pertama itu keseluruhannya muncul 10 kali. 告诉我们上帝对性看得非常严肃。 Memberitahukan kepada kita betapa seriusnya Allah melihat tentang masalah seks ini. 特别是类别之间不应当有性的关系。 Khususnya antara jenis yang berbeda itu tidak boleh ada hubungan 所以 seksualitas. 这些事是不可赦免的。 Maka hal ini tidak bisa diampuni. 当然，如果仇敌轻看你、 Tetapi jikalau musuh menghina engkau, 侮辱你、 mempermalukan engkau, 藐视你、 merendahkan engkau, 破坏你的名誉， merusak nama baikmu, 你要怎样赦免他们？ bagaimanakah engkau harus mengampuni 我 mereka? 用我自己的例子， Saya dengan contoh saya sendiri, 人家诽谤我， orang mengfitnah 人 saya, 家羞辱我， orang mempermalukan saya, 我从来不为自己辩护， maka selamanya saya tidak membela diri 我就把它交给上帝， dan saya menyerahkannya kepada Tuhan. 让上帝亲自做他要做的工作， Biarlah Tuhan melakukan apa yang hendak Dia lakukan. 不是我亲自动手， Bukan saya melakukan dengan tangan 也 saya 不是 sendiri 我自己替自己解辩。 dan juga bukan saya yang membela diri saya 那么 sendiri. 这几十年我是这样生活， Dan selama beberapa puluh tahun ini demikianlah saya melalui hidup ini. 有的人就误会了， Ada orang yang salah paham. 唐牧师，大家一直骂你，你怎么不讲话呢？ Pak Tong, orang terus memarahi engkau, mengapa engkau tidak berkata-kata? 如果我做的好事给人家误会了，我应当解释吗？ Jikalau perbuatan baik yang saya lakukan dan disalahpahami, apakah saya harus menjelaskan? 你要解释， Engkau mau 你 menjelaskan? 要自己为自己做保卫也没有错， Engkau mau membela diri, itu juga tidak salah. 因为圣经说不准别人毁谤你的善事。 Karena Alkitab mengatakan tidak mengizinkan orang lain menfitnah perbuatan baikmu. 那如果我不愿意辩护怎么样呢？ Tetapi jikalau saya tidak mau membela diri, harus bagaimana? 我辩护的理由是什么呢？ Apakah alasanmu tidak membela diri? 因为我没有办法一天到晚做这些工作。 Karena saya tidak berdaya siang malam terus melakukan hal ini. 他对多少人讲，我也不知道。 Kepada berapa banyak orang yang dia telah sampaikan, saya juga tidak 我 tahu. 怎么解释都不能完美， Bagaimanapun saya menjelaskan itu tidak akan menjadi sempurna. 一定还有很多漏洞。 Pasti banyak hal yang tidak cukup. 因为人传不好事情的机会跟心理是远远比传好事情更允许的。 Karena kesempatan bagi orang untuk mengabarkan hal yang tidak baik itu, segala hal fitnaan itu jauh lebih banyak daripada perbuatan baik yang saya lakukan. 基督徒有福音可以传， Orang Kristen ada Injil yang bisa disampaikan. 每一个人都得到益处， Setiap orang mendapatkan manfaatnya, 我们偏偏不传。 tetapi justru kita tidak 但是 melakukannya. 弟兄有什么毛病？ Tetapi ada kesalahan di antara 我 saudara 们 kita. 很乐意甘心的大传特传， Kita sangat ingin sekali untuk memberitakannya itu 所以我 secara 们 luas. 不愿意被上帝用， Maka kita tidak mau dipakai oleh 但 Tuhan, 是我们很甘心被魔鬼用， tetapi kita sangat rela untuk dipakai oleh si iblis. 这是很可惜的事情。 Ini merupakan hal yang sangat 所以 disayangkan. 我决定我不为自己辩护。 Maka saya memutuskan untuk tidak membela diri. 有一次人家骂我，骂了几万个字。 Suatu kali ketika orang memarahi saya dengan puluhan ribu 那 kata, 么在中国有很多我的听众，他们常常听我讲到，看了那些文字，
他们吓了一跳。 Dan di Tiongkok banyak sekali pendengar saya setelah mereka melihat makalah itu mereka sangat terkejut. 原来唐牧师做了这事，犯了那样的罪，这么多的毛病。 Rupanya pendeta Stephen Tong telah melakukan hal ini dan dia telah melakukan kesalahan yang begitu banyak. 每个礼拜有文章来骂我， Setiap minggu ada makalah yang dikirim untuk memarahi 我 saya. 知道是谁， Saya tahu itu 我 siapa. 也知道什么原因。 Saya juga tahu apa 原 alasannya. 来这个人呢，很热心传福音、卖书。 Saya mengatakan orang ini sangat aktif giat untuk mengabarkan Injil dan menjual buku. 法国开汽车到德国、到波兰、到捷克、到匈牙利、到西班牙去卖基督教的书。 Dari Prancis dengan kendaraan mobilnya dia berkendara sampai ke Jerman, sampai ke Polandia, sampai ke Hongaria, sampai ke Spanyol untuk melakukan penjualan buku. 人家就选他做长老。 Dan orang pun memilih mengangkat dia sebagai 后 penatua. 来他很盼望安利牧师， Kemudian dia sangat mengharapkan untuk dilantik menjadi pendeta. 没有念过神学。 Dia tidak sekolah teologi. 后来他知道唐牧师在美国办了神学院， Kemudian dia mengetahui informasi bahwa pendeta Stephen Tong mengadakan membuka institut reform di Amerika. 他就报名到美国上课。 Maka dia mendaftarkan diri untuk ikut kuliah di Amerika. 那个时候我每年有1个月的时间在美国开12个课程。 Pada waktu itu setiap tahun ada 1 bulan lamanya saya membuka kelas, ada 12 kelas di Amerika. 后来美国有很多高级知识分子，听说唐牧师在美国教书，办神学院，他们就来报名。 Dan di Amerika akhirnya banyak kaum intelektual mengetahui bahwa pendeta Stephen Tong membuka sekolah institut reform di sana dan mereka mendaftar diri dan mengikuti kuliah. 这个人也从欧洲飞到美国去， Orang ini juga terbang dari Eropa ke Amerika. 他报名以后12个课程，他只参加4个。 Setelah dia mendaftar dari 12 mata kuliah itu dia hanya mengikuti 4 mata kuliah. 其他的8个课程他完全不要去， 8 mata kuliah yang lain dia sama sekali tidak mau ikut 因为他只要我的课程，轻看别的牧师传道。 karena dia hanya mau mata kuliah yang saya ajarkan dan dia menghina mata kuliah dari dosen yang 他 lain. 上了我4个课程以后， Dan setelah dia ikut kuliah yang saya sampaikan 他就 itu 对我 4 说 kuliah：“ itu, 唐牧师，盼望你给我案例做牧师。” kemudian dia mengatakan kepada saya, pendeta Stephen Tong, saya mengharapkan engkau melantik saya sebagai pendeta. 我说我不能这么做， Saya mengatakan saya tidak bisa 因 melakukan seperti 为我 itu 的神学院在1年要上完所有的课，又要传到3年，我们好好评定你侍奉的果效，才决定给你案例。 karena sekolah teologi yang saya miliki di Indonesia, engkau harus ikut kuliah di sana sampai selesai. Semua sampai selesai. Kemudian mengikuti pelayanan selama 3 tahun. Kemudian kita melakukan evaluasi, lulus baru kita angkat sebagai 所以 pendeta. 我不能这样随便给你案例。 Maka tidak bisa sembarangan seperti ini saya mengangkat engkau sebagai pendeta. 后来他知道他的目的达不到了， Kemudian dia tahu bahwa tujuannya tidak tercapai. 他就大发脾气， Maka dia marah sekali 一直找我的毛病， dan terus mencari kesalahan 他 saya 就去误会我， dan salah paham saya kepada Huibang saya 我 dan memfitnah 每 saya. 个礼拜写文章来骂我。 Setiap minggu menulis makalah untuk memarahi saya. 我相信他写的文章超过1本圣经这么厚， Saya percaya makalah yang dia tulis itu lebih tebal daripada Alkitab ini. 大概100万字。 Kira-kira 1 juta kata. 很多人很奇怪， Banyak orang merasa heran 原 sekali. 来唐牧师是这么坏的牧师。 Rupanya pendeta Stephen Tong adalah pendeta yang begitu 你看 jahat. 这个长老骂唐牧师的话这么多， Lihat kalimat marah daripada penatua itu terhadap pendeta Stephen Tong begitu banyak. 那我到现在差不多20年没有回答一句话。 Dan sampai sekarang kira-kira hampir 20 tahun tidak ada satu kalimat pun yang saya jawab. 中国人看了， Orang Tiongkok sudah melihat, 法国的人看了， orang di Prancis sudah melihat, 德国人看了， orang di Jerman sudah melihat. 他们就写信到台北唐从容布道团的主任， Dan mereka menulis surat ke ketua STEMI yang ada di 为 Taipei. 什么唐牧师被人家骂这么多，一句话不回讲呢？ Mengapa pendeta Stephen Tong dimarahi sedemikian rupa oleh orang lain? Dia satu kalimat pun tidak berkata-kata. 他们说，如果唐牧师不回答， Mereka mengatakan jikalau pendeta Stephen Tong tidak menjawab, 是不是唐牧师已经暗中承认他犯了这么多罪呢？ apakah berarti pendeta Stephen Tong secara diam-diam telah mengakui dosa yang dia lakukan? 他们很多人去问布道团其他的领袖， Kemudian banyak orang pergi menanyakan kepada beberapa pemimpin daripada STEMI. 这些领袖
就打电话问我， Dan para pemimpin STEMI ini pun menelpon saya. 唐牧师，你知道这些话吗？ Pak Tong, tahukah engkau tentang kalimat-kalimat ini? 人家怎么骂你，怎么误会攻击你，你知道吗？ Bagaimanakah orang memarahi engkau, menyerang engkau, salah paham, memfitnah engkau? Apakah engkau tahu 我说 semuanya? 我不太知道， Saya mengatakan saya tidak terlalu 因为 tahu. 我好的书看的时间都不够，哪里还有时间看这些乱七八糟的话语呢？ Karena buku yang baik pun saya tidak cukup waktu untuk membacanya. Mana ada waktu lagi untuk membaca barang-barang yang tidak berguna 我 ini? 们要怎么回答这么多问？为什么唐牧师回答的？ Lalu bagaimanakah Bu kami Huida. harus menjawab kepada semua pertanyaan dari orang-orang ini? Mengapa Pendeta Stephen Tong tidak menjawab? 我说你告诉他们， Saya mengatakan beritahukan kepada 唐 mereka. 牧师一生一世不替自己受回谤来讲抚慰自己的话语。 Pendeta Stephen Tong seumur hidup tidak membela diri menyampaikan penjelasan demi fitnahan yang ditujukan kepada 因为 dia. 我一生只做上帝要我做的工作。 Karena seumur hidup saya hanya melakukan pekerjaan yang Tuhan ingin saya lakukan. 上帝给我的呼召、负担，给我的差遣是传耶稣的福音。 Panggilan, beban, dan pengutusan yang Allah berikan kepada saya adalah mengabarkan Injil Yesus 我 Kristus. 不可以用上帝给我的时间、机会、生命去做抚慰自己的工作。 Saya tidak boleh memakai waktu dan talenta yang Tuhan berikan kepada saya untuk mengerjakan pekerjaan pembelaan diri. 这些人就照着我话去解答，去回应那些发问的人。 Maka orang-orang ini seturut dengan penjelasan saya, mereka menjawab orang-orang yang mengajukan pertanyaan kepada mereka. 那些发问的人自己慢慢看到底事态怎么发展。 Dan orang-orang yang mengajukan pertanyaan itu akhirnya mereka pelan-pelan mengamati bagaimana perkembangan tentang masalah ini. 现在呢， Sekarang ini 这个人有时候还在写， orang ini kadang masih menulis. 常常在写， Sering kali dia masih menulis, 但是连一个听众都没有。 tetapi satu pendengar pun tidak ada. 他的网站写的东西没有一个人要看， Dalam websitenya satu kalimat pun yang dia tulis tidak ada seorang pun yang mau membaca, 但是 melihat. 听我讲道的人，全世界各地越来越多。 Tetapi orang yang mendengarkan khotbah saya di seluruh dunia di berbagai tempat itu semakin banyak. 为什么我的态度是这样呢？ Mengapa sikap saya seperti ini? 因为圣经说 Karena Alkitab mengatakan 是上帝在暗中察看一切， Allah lah yang menilik segala sesuatu di tempat yang tidak kelihatan. 上帝替人伸冤， Allah lah yang melakukan pembelaan bagi manusia. 我们不必为自己作计， Maka tidak perlu kita gelisah. 因为上帝是活的上帝， Karena Allah itu hidup. 是公义的上帝。 Allah itu adil. 感谢上帝 Kita。bersyukur kepada 那 Tuhan. 么那些反对的人， Orang-orang yang menentang itu, 后来有人就病了， kemudian ada yang jatuh 有 sakit, 人得了癌症就死， ada yang kena kanker dan 有的 meninggal, 上帝的鞭打， ada yang dicambuk oleh 后 Tuhan, 来事业、财政全部垮下来。 ada yang usaha ataupun keuangan mereka akhirnya 我 runtuh. 在上帝面前说，完全没有份盼望他们遇到这些困难。 Tetapi di hadapan Tuhan sama sekali saya tidak mengharapkan mereka menghadapi kejadian 上 seperti 帝 itu. 赐福给我， Kiranya Tuhan memberkati saya, 没有叫我受亏， tidak supaya saya tidak 也没有 dirugikan, 叫我重病。 supaya saya tidak jatuh sakit 我 keras. 劳累不得了，做了许多工作，身体还是健康。 Dan begitu rupa saya berletih lelah, saya mengerjakan pekerjaan Tuhan tapi saya masih tetap sehat. 愿一切荣耀归给上帝。 Kiranya segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Yang dicipta tidak sempurna, yang cipta yang sempurna. Lalu bagaimana kita melakukan apa yang ada? Karena itu 48, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. 被造的不完美，创造者才是完美的。那么我们在马太福音5章48节里面所记载的，我们应该要怎么看待？因为在那里记载说，你们应当要完美，像你们的父完美一样。完美有两种， Sempurna ada dua macam. 一种是绝对的创造者自己的完美。 Yang satu macam adalah kesempurnaan yang mutlak daripada Sang Pencipta. 另外就是上帝所造的美好的事，被造者的完美。
Yang satu macam lagi adalah kesempurnaan daripada yang diciptakan oleh Tuhan. 当上帝造万有的时候， Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, 造的美好， Dia sudah diciptakan begitu baik. 上帝看为美好。 Allah melihat itu baik adanya. 但是当上帝创造人的时候， Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, 上帝看非常好， Allah melihat sungguh amat baik. 所以从好 Maka dari baik 跟很好 menjadi sangat 这 baik. 个中间有程度的差别， Di antaranya itu ada perbedaan secara 这个 tingkatan. 叫做 quantitative difference in perfection。 Ini yang disebut sebagai perbedaan secara kuantitatif di dalam kesempurnaan. 但是人的完美， Tetapi kesempurnaan manusia 有耳朵，有鼻子，有眼睛，有头发，有皮肤，有骨骼，有神经，有头脑，这个很完美。 ada telinga, ada mata, ada hidung, ada rambut, ada tulang, ada semua tubuhnya itu yang disebut sebagai sangat 你说 sempurna. 哪里完美？ Saudara mengatakan mana sempurna? 人还缺乏两个翅膀嘛？ Manusia masih kurang 2 sayap. 如果我加两个翅膀， Jikalau saya tambah 2 sayap, 像鸟一样会飞， seperti burung bisa terbang, 我不必用钱买飞机票了， kita tidak perlu lagi beli tiket pesawat. 那不是更完美吗？ Bukankah itu lebih 那 sempurna? 个更完美是不需要的。 Itu lebih sempurna tapi tidak 因 dibutuhkan. 为神造人的时候， Karena ketika Allah menciptakan 就是 manusia, 按照他的形象造的， yaitu diciptakan seturut dengan gambar dan rupanya, 没有缺乏。 tidak ada yang kurang. 虽然没有翅膀也够了。 Meskipun tidak ada sayap, tetapi juga sudah cukup. 后来人会发明飞机， Kemudian manusia bisa menemukan pesawat, 人会发明火箭， manusia bisa menemukan roket, 不是因为人没有翅膀就我们太残缺了。 bukan karena manusia tidak mempunyai sayap maka kita terlalu cacat. 所以上帝的完美是绝对的， Maka kesempurnaan Allah itu mutlak adanya, 被造的完美是相对的， kesempurnaan yang diciptakan itu relatif 被 adanya. 造的不完美其实已经在被造界已经完美了。 Ketidaksempurnaan dari yang diciptakan itu sebenarnya sudah sempurna di dalam dunia ciptaan. 德国的大哲学家 Leibniz Leibniz, orang filsuf besar dari Jerman, There's no possibility to create something as creature equalized with the creator God himself. tidak ada kemungkinan untuk menciptakan yang diciptakan itu yang setara dengan sang pencipta. 所以 that is a necessity Maka of the qualitative difference between God and other creatures. Maka perbedaan secara kualitatif itulah yang sangat dibutuhkan antara pencipta dan yang dicipta. Leibniz 是一个很盼望生在中国的人。 Leibniz adalah seseorang yang sangat berharap dia dilahirkan di Tiongkok. 当他写了微积分的数学以后， Setelah ketika dia menulis kalkulus itu tentang kalkulus, 他在书里面看到3000年以前中国已经有了微积分， dia melihat bahwa 3000 tahun sebelumnya di Tiongkok sudah ada kalkulus. 他就把他的 calculus 的文章把它撕破了。 Maka dia pun merobek makalah kalkulus yang dia miliki. 他说：“为什么我不是生在中国呢 Dia mengatakan mengapa saya tidak dilahirkan di？” Tiongkok. 所以这个人是绝顶聪明头脑的一个哲学家， Maka orang ini adalah seorang filsuf yang paling pintar. 所以他讲了这样一句话： Maka demikianlah kalimat yang dia sampaikan. 神的完美、 Kesempurnaan Allah 人的完美 dan kesempurnaan manusia 不同层次， itu berbeda 一 tingkatan. 个在绝对界里面， Yang satu ada dalam dunia kemutlakan, yang satu lagi dalam 所以 dunia 上 relatif. 帝跟人绝对不同的本质是一个决定的必须。 Bahwa esensi perbedaan daripada Allah dan ciptaannya itu dan manusia itu adalah satu kebutuhan yang mutlak harus dimiliki. There is the absolute necessity in the qualitative difference between God, the absolute one, and man as a creature. Bahwa Allah yang sebagai pencipta yang mutlak sempurna itu dengan manusia ciptaannya itu ada satu kebutuhan yang mutlak yang harus dimiliki, yaitu perbedaan secara kualitatif. 那么马太福音5章48节， Lalu dalam Injil Matius 5 ayat 48, 为什么耶稣说你们要完全， mengapa Yesus mengatakan hendaklah engkau sempurna 像天父完全一样？ seperti Bapa sempurna adanya. 我在美国有4次讲到
提到基督徒的完全。 Di Amerika ada 4 kali saya berkhotbah yang membicarakan tentang kesempurnaan seorang Kristen. 有3次是在 North Carolina 一个6000人的聚会讲道， Satu kali adalah ada 3 kali saya khotbah di North Carolina dihadiri oleh 6.000 orang. 讲了3次以后还没有讲完， Setelah 3 kali khotbah masih belum 后 selesai. 来我就飞到 Dayton 去， Kemudian saya terbang ke Dayton. 在那里讲的第4次。 Di sana saya khotbah yang keempat 那 kali. 美国 Bob Pierce University 就把这4次的讲道把它累积起来。 Dan Bob Pierce University itu merangkumkan daripada keempat khotbah ini. 当然，我今天没有机会把这些内容讲出来。 Sudah barang tentu hari ini saya tidak bisa membicarakan tentang isi dari khotbah ini. 那4篇讲道都我用英文讲的。 Keempat khotbah itu saya sampaikan dalam bahasa Inggris. 那我提到什么呢？ Apa yang saya sampaikan di sana? 被造的完全 Kesempurnaan yang 是 diciptakan 在进展中的完全， adalah kesempurnaan secara progresif. 创造的完全 Kesempurnaan pencipta 是无需加添、无需变化、绝对不改的，永远的完全。 adalah kesempurnaan yang kekal, yang tidak perlu ada perubahan, tidak perlu ditambahkan lagi, tidak perlu lagi ada perkembangan dan sebagainya. 所以圣经说你们是完全人， Maka Alkitab mengatakan kalian adalah orang yang sempurna. 你们可以做完全的人， Kalian boleh menjadi manusia yang 你 sempurna. 不能成为完全的神。 Saudara tidak bisa menjadi Allah yang 亚 sempurna. 伯拉罕是完全人， Abraham adalah orang yang sempurna. 约伯是完全人， Ayub adalah seorang yang sempurna. 哥尼流是完全人。 Cornelius adalah seorang yang 这 sempurna. 些完全人像亚伯拉罕会有说谎的毛病。 Orang-orang atau manusia yang sempurna ini seperti Abraham mempunyai penyakit atau masalah bisa berbohong. 这些完全的人像约伯自己说：“我的罪比我的头更高。” Orang yang sempurna seperti Ayub itu dia sendiri mengatakan dosaku itu lebih tinggi dari kepalaku. 上帝说：“亚伯拉罕，你要在我的面前做完全人。”那个完全是什么意思呢？ Ketika Allah mengatakan kepada Abraham di hadapanku engkau harus menjadi manusia yang sempurna. Kesempurnaan di sana apakah artinya? 那是在有限的里面有进展可能达到的完全。 Itu adalah kesempurnaan di dalam keterbatasan, kesempurnaan yang ada perkembangan 我 kemajuannya. 现在问你，孩子生出来的时候， Sekarang saya mau tanya, ketika anak saudara dilahirkan, 你感到他缺少什么？ apa kekurangan yang saudara rasakan 哎 yang 呀 dia miliki? 这个孩子这么好，可惜没有2个翅膀。 Oh, bayi ini sangat baik, Leo. sayang sekali tidak ada 2 sayap, tidak begitu 我 bukan? 告诉你，每一个 baby 都是完全的。 Saya katakan kepada saudara bahwa setiap bayi itu sempurna 那 adanya. 么为什么已经完全了，还有在读书呢？ Lalu mengapa sudah sempurna masih harus sekolah lagi? 读完了以后怎么样呢？ Setelah sekolah bagaimana? 更完全。 Lebih sempurna. 小学完了还要读高中吗？ Setelah SD masih mau SMP SMA. 高中完了还要读大学吗？ Setelah SMA masih harus kuliah. 难道小学毕业不够吗？ Apakah tamat SD saja tidak cukup? 难道还需要进初中？ Apakah masih mau masuk ke dalam Jenggau SMP, SMA, 进大学？ masuk ke universitas? 大学完了够不够呢？ Apakah setelah selesai universitas sudah cukup? 我告诉你，大学毕业人的学问还是很少的。 Saya katakan setelah tamat dari universitas pengetahuan manusia itu masih sangat kurang. 我到美国去办神学院的时候， Ketika saya mengadakan sekolah teologi di Amerika, 在9年里面有183个博士来参加上课 di。dalam waktu 9 tahun itu ada 183 doktor yang ikut kuliah. 为什么呢？ Mengapa demikian? 因为他们感到他们的学问还不够， Karena mereka merasa pengetahuan mereka masih belum cukup. 就像保罗所讲的 Sama seperti yang disampaikan：“ 我不 Paulus, 以为我已经完全， saya tidak merasa saya sudah 我 sempurna, 乃是竭力追求， tetapi saya terus menuntut 直到上帝为我定的标杆。 sampai kepada sasaran yang Tuhan tetapkan untuk saya. 上帝帮助我们， Kiranya Tuhan menolong 我 kita 们明白这个完全的意思是 sehingga 在我们的程度上完全。 kita boleh mengerti makna kesempurnaan ini adalah dalam tingkatan kesempurnaan manusia. Banyak orang yang menggunakan alasan tidak sempurna sehingga tidak melakukan yang terbaik untuk Allah. 很多人是用不完全来做借口，他没有把最好的献给上帝。很多人以不完全做理由，从来没有做到最好的地步。
Bahkan sifat Allah yang kasih menjadi salah satu alasan untuk terus hidup sekedarnya, baik di pelayanan, pekerjaan, dan sehari-hari. Bagaimana sikap Kristen yang seharus dalam Alkitab menanggapi ini? 我们应当怎样处理这个事情？ Kita harus berusaha sekuat tenaga, tetapi tetap merasa kurang, mesti maju terus. 我们必须要拼命尽力的去做，可是仍旧感到我们还是不够。 完全人是一个拼命达到最大的可能性，却永远感到自己不够完全。 Seorang yang sempurna adalah seorang yang sekuat tenaga melakukan yang terbaik, tetapi tetap merasakan masih kurang. 所以跟我讲3句话： Maka ikuti saya mengatakan, 完全人从来不感到自己已经完全。 orang yang sempurna selamanya tidak merasa dirinya sudah sempurna. 大家说1、2、 Sama-sama kita 3。 ikuti. 完 Orang 全 yang 人 sempurna 从来不 selamanya 感 tidak 到 merasa 自己 dirinya 已经 sudah 完全。 sempurna. 第二， Yang kedua, 凡以为自己已经完全的人，一定是不完全。 setiap orang yang merasa dirinya sudah sempurna pasti tidak sempurna. 大家说1、 Sama-sama. 2、3。 Setiap 凡 orang 以 yang 为 merasa 自己 dirinya 是 sudah 完全 sempurna 的，一 pasti 定还没 tidak 有完全。 sempurna. 第三， Yang ketiga, 凡以为自己不完全的人，可能不完全， setiap yang merasa diri tidak sempurna mungkin tidak sempurna. 所以还要追求。 Maka masih harus menuntut. 明白这3句话的内容， Ketika saudara mengerti daripada makna ketiga 你 kalimat 就 ini, 不可能做一个骄傲的人， maka tidak mungkin saudara menjadi seorang yang arogan. 你不可能做一个停止追求。 Tidak mungkin saudara menjadi seorang yang berhenti menuntut 我有 kemajuan. 这样的态度，继续做耶稣基督的学生。 Dengan sikap seperti ini, saudara terus melanjutkan menjadi seorang murid dari Yesus 现 Kristus. 在已经几点了？ 9点 好，我再答2、3个问题，我就结束了。 2-3 pertanyaan lagi, saya akan mengakhiri. Bagaimana dan apa yang sebaiknya kita perbuat sebagai manusia jika dibenarkan untuk memberi sanksi hukuman bagi manusia lain yang bersalah? 我们做人怎么可以把刑罚或者处罚的事情给别的人呢？ Bagaimanakah kita dapat mengetahui sanksi yang kita berikan sudah sejalan dengan keinginan Tuhan? 我们处罚别人的时候，怎么知道是符合上帝的旨意？那处罚别人是有特别的身份的。 Ketika kita menghukum seseorang, orang lain itu mempunyai status. 上帝把身份给你， Allah memberikan status kepada saudara. 你替天行事， Saudara melakukannya demi Tuhan, 你就有权柄、有资格可以处罚别人。 maka saudara mempunyai kuasa, mempunyai hak untuk menghukum orang lain. 所以2个地位， Maka ini ada 2 kedudukan. 第一，你是做老师的； Yang pertama, saudara sebagai seorang guru. 第二，你是做父母的。 Yang kedua, saudara sebagai orang tua, 那 ayah 老 ibu. 师看见学生不好的时候， Ketika guru melihat murid tidak baik, 教训他、 harus mendidik, 刑罚他、 harus menghukum, 责备他， harus menegur. 这是应该的。 Ini memang sepatutnya. 做父母的看见孩子不规矩的时候， Ketika orang tua melihat anaknya itu tidak disiplin, 你斥责他， saudara harus memarahi, 你骂他这样做不可以的， saudara harus memarahi, menegur, tidak boleh seperti 你 ini. 是有权柄的。 Saudara berhak dan berkuasa. 除了老师跟这个父母以外， Selain guru dan orang tua, 人可以责罚别人吗？ apakah manusia boleh menghukum orang yang lain? 还有一种人， Masih ada satu macam 就 orang 是 lagi, 上帝权柄交给政府的时候， yaitu ketika Allah memberikan kuasa kepada pemerintahan, 政府有权柄审判人。 pemerintah mempunyai kuasa untuk menghakimi 有 orang. 3个权柄是上帝托付给政府的： Karena ada 3 kuasa yang Allah amanahkan kepada pemerintah. Di- Yang pertama 行政权 adalah melakukan kuasa pemerintahan. administrasi；第二是军事权； Yang kedua adalah kuasa militer. 第三是 Yang- 财经权。 Yaitu yang ketiga adalah kuasa keuangan. 这个
政府的存在是神许可的， Keberadaan dari pemerintah ini diizinkan oleh Tuhan. 政府的制度是神设立的， Institusi dari pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. 政府的权柄是上帝托付的。 Kuasa dari pemerintah itu diamanahkan oleh 那么 Tuhan. 自从中国商朝到现在， Dan sejak dinasti Shang di Tiongkok sampai sekarang, 政府都有权柄管理钱财， pemerintah mempunyai kuasa untuk mengelola keuangan. 政府有权柄管理百姓， Pemerintah mempunyai kuasa untuk memerintah rakyat. 政府有权柄来管理军事。 Pemerintah mempunyai kuasa untuk memerintah militer, 战争的事情、 hal peperangan, 财政的事情、 hal keuangan, 法律的事情， hal hukum, 上帝交给政府。 Allah serahkan kepada 那 pemerintah. 么你说政府太败坏了， Lalu 可以不可以没有政府？ Lalu kalau saudara mengatakan pemerintah terlalu rusak, bolehkah tidak ada pemerintah? 加尔文说， Calvin mengatakan 最坏的政府 pemerintah yang paling tidak baik 比没有政府更好， itu lebih baik daripada tidak ada 因为 pemerintah. 当一个社会没有政府的时候， Karena ketika satu masyarakat tidak ada pemerintah, 混乱的程度、 tingkat kekacauan, 犯罪的勇敢， keberanian melakukan perbuatan dosa, 以及社会混乱的情形， bahkan kekacauan di dalam kemasyarakatan, 将比所有最坏的政府还更坏。 itu akan jauh lebih rusak, lebih tidak baik daripada pemerintah yang tidak baik. 所以基督徒应当明白，这是圣经里面的政治哲学。 Oleh karena itu orang Kristen harus mengerti ini adalah filsafat politik di dalam Alkitab. 虽然很多政府很贪污， Meskipun banyak pemerintah yang sangat korup, 很多政府很不公平， banyak pemerintah yang sangat tidak adil, 很多政府乱治理， banyak pemerintah yang sembarangan 但 memerintah, 是至少还可以稳定一些的地区， tetapi paling tidak masih bisa menyetabilkan sebagian daerah 还有镇定一些的叛乱。 dan masih bisa menyetabilkan sebagian kekacauan. 一方面，我们等待耶稣再来； Di satu sisi kita menanti kedatangan kembali dari Yesus 一 Kristus. 方面，我们忍受现代的困难。 Di sisi yang lain kita menahan menderita 所以 kesulitan 我 yang 们 sekarang 盼 ini. 望主的名被称为圣， Dan kita mengharapkan nama Tuhan 盼 dikuduskan. 望公义的天国早日降临， Kita mengharapkan kerajaan surga yang adil itu segera 盼 datang. 望上帝的旨意行在地上。 Kita mengharapkan kehendak Tuhan dilaksanakan di dalam dunia. 如果越多人敬畏上帝， Maka jikalau semakin banyak orang yang takut 越 kepada 多 Tuhan 敬畏上帝的人成为政府的成员， dan semakin banyak orang yang takut kepada Tuhan menjadi pejabat di pemerintahan, 世界就更美， maka dunia akan semakin indah 人心就更安定， dan hati manusia akan semakin tentram. 行政的次序就更安妥。 Maka keteraturan di dalam administrasi itu pun akan menjadi lebih baik. 我们活在地上， Kita hidup dalam dunia ini, 盼望天国来临， kita mengharapkan datangnya kerajaan 盼望 surga. 神的旨意行在地 Kita 上。 mengharapkan kehendak Tuhan dilaksanakan dalam 这 dunia. 个是圣经的教训， Ini adalah pengajaran Alkitab. 愿上帝赐福给我们。 Maka kiranya Tuhan memberkati 那么 kita. 无论是政府， Maka baik itu pemerintah, 无论是父母亲， baik itu orang tua, 无论做老师的， baik itu guru, 他们要用法定的原则处理善恶的问题。 mereka dengan prinsip hukum untuk menyelesaikan masalah yang baik dan yang tidak baik. 好的， Yang baik 鼓励他， memberikan dorongan semangat, 称赞他， memberikan pujian, 支持他； mendukung dia. 不好的， Yang tidak baik 境界他， dan melarang dia, 刑罚他， menghukum dia 训益他。 dan memberikan nasihat kepada 这个 dia. 是有上帝赐下权柄，做人的引导，做人的老师，做人的父母，做人类的政府应当尽的责任。 Ini merupakan tanggung jawab di mana Allah memberikan amanah, memberikan kuasa kepada guru, kepada orang tua, kepada pemerintah yang harus dia emban dan jalankan. 最后， Yang terakhir, 如果你的孩子、你的学生、你的百姓行善事，你要珍惜，好好鼓励他们。 jikalau muridmu, anakmu, ataupun rakyatmu melakukan hal yang bajik, maka engkau harus secara resmi untuk memberikan dorongan dan pujian kepada 如 mereka. 果你的学生、 Jikalau muridmu, 你的孩子、 anakmu, 你的子民 rakyatmu 做错事， melakukan kesalahan, 要很公正、
maka haruslah dengan sangat adil, 很适当的程度 dengan tingkatan yang sangat 责 sesuai, 备他、 menegur dia, 刑罚他。 menghukum dia. 在这2件事情 Di 上， dalam kedua hal ini, 无论是鼓励， baik itu memberikan dorongan, 无论是责备， baik itu memberikan 无 teguran, 论是刑罚， baik itu memberikan hukuman, 无论是奖赏， baik itu memberikan hadiah. 都有个重要的原则： Ada prinsip yang penting di 正 dalamnya, 确的、 yang tepat, 合理的、 yang sesuai, 适当的处置他们。 yang secocok untuk memberikan kepada dia. 小孩子如果得到的称赞是诚实、公正，而且是积极性的， Jikalau seorang anak mendapatkan pujian yang tepat, yang jujur dan memberikan satu dorongan aktif kepada 他 dia, 一生最大的安慰、最大的力量，就从这个诚实的鼓励而来的。 maka penghiburan, kekuatan yang sesungguhnya yang paling besar seumur hidup dia itu datang dari pujian yang jujur 如 seperti 果一 ini. 个孩子犯了错， Jikalau seorang anak melakukan kesalahan 自己也知道是错， dan dia sendiri juga tahu itu 但 salah, 是面子问题不承认错。 tetapi masalah mukanya dia tidak mau mengakuinya, 父母、做老师、做政府的， maka sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai 给 pemerintah, 他责备， memberikan teguran, 给他刑罚， memberikan hukuman, 是公正的， itu adil, 是适当的， itu memang sepantasnya, 诚实的， itu jujur, 这使他们达到最大改变的动力。 sehingga memberikan satu kekuatan yang terbesar bagi mereka untuk berubah. 愿上帝把这些原则放在我们心里。 Kiranya Tuhan menaruh prinsip-prinsip ini dalam hati kita. 今天我就讲到这个地方， Sampai di sini hari ini, 我已经解答了这个纸张上面大概一共有7、8个问题，所以你们还有一些还没有答的问题，我们下个礼拜再解答。请你注意哦，我们解答问题已经好几年没有做了。 saudara perhatikan bahwa kita memberikan tanya jawab atas pertanyaan sudah beberapa tahun tidak dilaksanakan. 所以在这个教会的讲台， Maka dalam mimbar gereja ini, 我主理之下， di bawah pimpinan saya, 我不会随便答问题。 saya tidak akan sembarangan memberikan jawaban atas 我 pertanyaan. 的问题如果不满意， Kalau tidak puas atas jawaban, 我尊重你， saya menghormati 但 saudara, 我告诉你，我经过了65年的传道， tetapi saya katakan bahwa selama 65 tahun pelayanan ini, 非常看重我的听众发出的问题， saya sangat mementingkan pertanyaan yang diajukan oleh pendengar saya. 我要用很敬畏上帝的心， Saya mau dengan hati yang sangat takut kepada Tuhan, 完整的圣经知识， dengan pengertian Alkitab yang sangat 很 sempurna, 诚实、很有造就性的答案， dengan jujur dan dengan jawaban yang konstruktif 来帮助你们。 untuk membantu menolong 除 saudara. 了你听完以后， Setelah saudara mendengarkan ini, 以后如果有可能买到这些录音带， jikalau di kemudian hari ada kemungkinan membeli rekaman ini, 你还要继续再思想， saudara masih akan melanjutkan untuk merenungkannya 知道上帝差遣比我更聪明、更完美的答案给你。 sampai Allah mengutus yang lebih pintar dari saya atau memberikan jawaban yang lebih sempurna diberikan kepada saudara. 上帝使你继续进步，进到完美的心，可以得到上帝的照顾跟造就。 Kiranya Tuhan menolong saudara masuk ke dalam hati yang lebih terus menuntut akan kesempurnaan dan masuk di dalam pimpinan 我们今 Tuhan. 天就解答到这个问题。 Sampai di sini jawaban soal 我们 pertanyaan hari ini. 虎信长老带领我们做一个祷告。 亲爱的恩主，我们感谢你。虽然我们在生活上遭遇到各种各样的困难，我们生活上还有许许多多的问题，可是我们求主的圣灵继续不断的光照我们，能够按照主的心意来行事，按照主所教训我们在圣经的一切原则来办我们生活上一切的事情。求主与我们同在，能够走在主的正道上，我们能够荣神一人。祷告，感主耶稣的名，阿门。 你们若是有朋友需要问题的解答，你可以带他们到这里，请他们诚实写下他们的困难。 Jikalau saudara mempunyai teman yang mempunyai kesulitan, mempunyai pertanyaan, biarlah saudara ajak mereka ke tempat ini dan mereka dengan jujur menuliskan semua pertanyaan kesulitan mereka. 神仆人很重要的一个责任， Ada tanggung jawab daripada seorang hamba Tuhan yang begitu 就是 penting, 用诚实的答案
来应付诚实的问题。 yaitu dengan jawaban yang jujur untuk memberikan kecukupan kepada penanya atau pertanyaan yang jujur. 愿上帝赐福给我们。 Kiranya Tuhan memberkati 现 kita. 在我们要一同站起来， Sekarang mari kita bangkit berdiri 我们一同宣讲使徒信经， dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 我们大家一同。我信上我帝要再看。 全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，应圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。 我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Silakan duduk, saudara. 会众请坐。 Mari kita siapkan hati kita, kita membawa syukur kepada Tuhan. Kita jalankan persembahan, kita pujikan pujian nomor 4. 我们预备心，我们把我们感恩的奉献交给上帝。我们唱第4首诗歌。 众人用尽主的国度，释迦少人福。众人争夺主的赏识，世间有谁知？人虽无心走主道路，仍向主祝福。人虽无心走主道路，仍向主祝福。 众人都相同主高贵，卑贱却都为。当主凡事为他预备，他就大赞美。当主稍微求他一点，就立发怨言。当主稍微求他一点，就立发怨言。 众人都得着荣耀，羞辱少人妖。众人都爱同主成全，损失有谁有？几乎无人因主缘故看万事如土，几乎无人因主缘故看万事如土。 第1节，众人用尽主的国度，释迦少人福。众人争夺主的赏识，世间有谁知？请大家起立。人虽无心走主道路，仍向主祝福。人虽无心走主道路，仍向主祝福。我们为奉献祷告。 我们在天上的父，我们感谢您。 Bapa dalam surga, kami bersyukur. 我们在追求信仰的途中，我们一定会有许多的困难。 Di dalam dunia kami ada banyak kesulitan. 但求主，你使用你自己的仆人、你的教会以及你自己真理的话语来教导、来引导我们。 Tetapi melalui hamba-Mu, Engkau dengan firman Tuhan di dalam gereja ini memberikan pengajaran kepada kami. 求你使我们能够更加的来过着合神心意的生活、合神心意的生命。 Tuhan tolong kami untuk melalui hidup di dalam dunia ini dan sesuai dengan kehendak Tuhan. 现在我们将我们一点金钱以及我们全部的生命来奉献给你。 Dan kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. 求你悦纳，也求你使这样的钱财，也使我们能够适当的来使用在你的国度上。 Kiranya Tuhan memberkati dan menerima persembahan ini untuk perluasan kerajaan Tuhan. 天上父，我们感谢你，我们赞美你， Kami bersyukur dan memuji Tuhan. 我们奉主耶稣基督得胜的名， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. Mari kita pujikan doksologi mengakhiri kebaktian kita. 我们唱三一颂，我们来结束今天早上的崇拜聚会。
普天之下万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体同荣同尊，万有之源冠福之本。Saudara-saudara, pandanglah kepada Allah kita, memohon berkat daripadanya. 弟兄姐妹们，让我们定睛仰望我们的上帝，祈求他的祝福。 Kiranya Allah damai sejahtera kita 愿我们和平的上帝 memperlengkapi saudara-saudara dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. 以一切的善行装备弟兄姐妹们来行他的旨意。 Kiranya Allah kita yang penuh anugerah 愿我们充满恩惠的上帝 mengerjakan di dalam kita 在我们的生命里面动他的善功。 apa yang baik dan berkenan kepadanya 什么是好的，什么是讨上帝喜悦的？ dalam hidup pribadi kita, 在我们个人的生活里面， di dalam hidup keluarga kita, 在我们的家庭生活里面 di，dalam hidup pekerjaan 在 kita. 我们的工作的岗位里面， Kiranya kemuliaan bagi Allah kita untuk selama-lamanya. 愿一切的荣耀都归给我们的上帝，直到永永远远。 Amin. 阿门。 Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai. Tuhan berkati kita semua. 请坐，默祷，散会，上帝祝福大家。